Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita test mikrofon, kita test audio, kita tengok gambar bergerak ke tak. Kita test kelajuan dulu. Kalau siapa-siapa yang dah dapat dengar, boleh komen lah, boleh komen. So, insya-Allah kita akan mulakan sesi live kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali lagi bagi mereka yang dah tengok, yang sedang tengok, boleh sama-sama share. InsyaAllah pada hari ini kita akan live di page KAB. Kita dah live di page KAB Gold. Tuan Syam kata Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada pada penghujung tahun Hijrah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk ke tahun baru, kan? Masuk pada tahun baru. So tahun baru nanti kita nak tutup akaun lah, kan? Nak tutup akaun. So pada hari ini oleh kerana kita nak tutup akaun, maka kita akan bincang soal zakat. Soal zakat sempena nak tutup akaun hujung tahun. Kan? Okay, waalaikumsalam warahmatullahi Farah, waalaikumsalam Fathiyah Abdullah, waalaikumsalam KAB Gold Kelantan, waalaikumsalam warahmatullahi Syuhai, waalaikumsalam warahmatullahi semua. So insya-Allah pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan zakat emas. Memandangkan kita berada pada penghujung tahun, kita nak tutup akaun kita. Zakat ni kita kira berasaskan tahun Hijrah, bukan kepada tahun Masihi, kan? So kalau kita base kepada tahun Masihi tu, kita agak terlambat lah, kan? Kita agak terlambat. Maaf pada hari ni mungkin ada sedikit berat background, bisnes sikit, ada renovation kat sebelah, kan? So, ada bunyi sikit lah. So kalau bunyi sikit-sikit harap tak masuk lah mikrofon ni, kan? Terima kasih semua kerana join pada pagi ni, pada pagi Sabtu ni. Rosli Kasim dari Singapura, alhamdulillah join juga dari Singapura, harap jelas kan. Pada hari ni kita nak bincang isu zakat emas, zakat emas, sebab kita nak tutup tahun, kan. Zakat kita kena kira ikut nisab, ikut tahun Hijrah. Kecuali lah dalam keadaan kita buat perniagaan yang sistematik, kan. Perniagaan kita sistematik, contohnya kita ada financial report, kan. Yang tu kita guna tahun Masihi. So kita bolehlah menggunakan, dimaafkanlah untuk kita terlewat sikit kalau guna tahun Masihi tu. Tapi kalau kita sebagai individu persendirian, kita tak terlibat dengan apa-apa kata protokol, prosedur kewangan apa semua tu, kan? Kita bayarlah ikut tahun Hijrah. Ada orang kira zakat dia start pada awal Ramadan, kan? Dia start kira nisab dia. Ada orang kira zakat pada awal tahun. So tak apalah, masing-masing boleh set. Yang penting kita senang nak ingat. Seminggu depan Selasa kita sambut 1 Muharram, so kita set lah kita punya timeline zakat kita yang kita akan bincang lepas ni. InsyaAllah kita akan bincang dalam tempoh 1 jam, saya tak nak lebih. 1 jam, tuan-tuan pun nak rehat hujung minggu, tapi tak apa, kita santai. Tapi diskusi hari ni agak berat, agak sedikit ilmiah sikit, kan? Sikit ilmiah sikit. Tak apalah, saya faham. Biasanya follower KAB Gold ni, dia suka ilmu yang berat-berat, kan? Dan bagi dia orang, ilmu berkenaan dengan emas ni tidaklah berat sangat pun. So insyaAllah kita akan bincang nanti. Kita tunggu slide. Slide dah keluar. Kita akan bincang soal zakat emas, emas simpanan, emas perhiasan dan emas pelaburan. Emas perhiasan dan emas pelaburan.
Okey, slide pertama. Okey, pertamanya kita bincang soal apa itu maksud zakat. Zakat dari sudut bahasanya bermaksud membersihkan, tazkiyah, membersihkan, suci. Dia juga memberi maksud an-numu, berkembang, kan? Berkembang. Pun boleh juga membawa maksud berkembang. So, dia ada banyak maksud lah dari sudut bahasa. Ya. Kalau kita tengok maksud bahasa itu sendiri pun, kita katakan dia sudah memberi maksud yang dekat dengan maksud zakat sebenarnya, dengan objektif zakat sebenarnya. Iaitu objektif zakat kita nak bersihkan harta kita, kita nak bersihkan harta kita daripada perkara-perkara yang kita kurang sebelum ini, kan? Bukan nak bersihkan daripada harta yang haram. Harta yang haram tidak boleh dizakatkan. Ya, tidak boleh dizakatkan. Yang halal sahaja dizakatkan. Cuma kadang-kadang yang halal tu dia bercampur lah kan. Bercampur dengan yang syubhah apa semua tu. Kan? Harta-harta syubhah ni dia bukannya haram. Cuma dia syubhah. Kan? So sebab itu kita kena zakatkan semua sekali lah. Kan? Zakat dia membersihkan insya-Allah diri kita daripada dosa-dosa, bukan dosa-dosa, daripada amalan syubhah-syubhah itu, daripada yang tak jelas itu. So dari sudut istilah fiqhnya iaitu kita kena keluarkan sebahagian daripada harta tertentu kepada asnaf yang tertentu, asnaf yang berhak dengan syarat-syarat yang tertentulah. Dia bukan sewenang-wenangnya nak keluar berapa, tak. Dia ada kiraan dia. Kan? Dia bukannya nak bagi kepada siapa-siapa, tak. Dia ada asnaf, dia ada golongan yang tertentu yang kita boleh bagi. Kan? Dan dia ada syarat-syarat tertentu yang melayakkan kita untuk bayar zakat. Kan? Dia bukannya ada harta hari ni kena wajib bayar zakat, tak. Kan? Dia tak begitu. Jadi dia ada syarat-syarat tertentu. Itu maksud istilah lah, kita kena keluarkan sebahagian daripada harta kita. Okay, next slide. Jadi sebahagian daripada harta kita itu dalam Quran pun dah sebut wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum, kan? Pada harta-harta mereka itu ada hak. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum, ada hak yang telah ditentukan, yang telah diketahui. Lis-sa'il wal mahrum, bagi mereka yang yang meminta-minta ataupun yang menahan diri daripada meminta-minta. Jadi dalam banyak-banyak harta kita ni, bukan semua harta kita kena ingat. Dia ada sebahagian harta orang lain. So, jangan kita makan harta orang lain itu. Dari sudut jenisnya, zakat ni dia ada dua jenis lah. Dua jenis, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Banyak lagi kalau kita nak bincang zakat pertanian, zakat apa lagi? Zakat pendapatan, kan? Zakat pendapatan, zakat harta lah. Zakat pertanian, zakat harta dan seumpamanya. Dia lebih kurang zakat harta lah, dia nisabnya lebih kurang sama, kan. Ada lagi zakat kambing, zakat lembu, kan. Semua itu kita anggap zakat harta. Zakat perniagaan. Cuma dari sudut hukum fiqhnya yang tidak ada khilaf ialah zakat fitrah, zakat emas, zakat harta lah, zakat wang, zakat simpanan tu. Kemudian zakat pertanian, kan. Zakat pertanian tidak ada khilaf tentang zakat itu, kan. Yang zakat perniagaan itu ada khilafnya lah, tapi jumhur ulama sekarang ini menganggap zakat perniagaan dikenakan lah. Zakat pendapatan, zakat pendapatan pun khilaf. Zakat pendapatan pun khilaf. Mazhab Maliki menganggap zakat pendapatan itu wajib lah. So kita kat Malaysia, kita menggunakan pendapat mazhab Maliki dan sebahagian pandangan Hambali yang kata wajib zakat pendapatan, terutama zakat gaji bulanan. Cuma soalnya, adakah kita wajib bayar sebelum kita cukup bekerja selama setahun? Nah, itu ulama juga berbeza pendapat, kan. Kita bekerja tak cukup setahun lagi, kan. Jadi adakah kita wajib bayar dah zakat gaji kita bulan-bulan? So itu perbincangan yang panjang dalam zakat pendapatan. Kita tak nak bincang soal itu pada hari ini. Kita nak bincang soal zakat emas sahaja, kan. Jadi zakat fitrah ini pada bulan Ramadan lah. Dia wajib kepada semua individu, kan. Kecuali orang yang miskin betul-betul tu, tak mampu, memang tak wajib lah untuk dia.
Tapi bagi mereka yang ada ruang sikit, ada harta sikit, memang dah wajib lah. Itu zakat fitrah. Bagi mereka yang dah sempat Ramadan, memang wajib. Kan? Untuk zakat harta pula, yang ni kita nak bincang. Kita ada kadarnya tertentu, ada syarat yang tertentu. Kadarnya iaitu kadar nisab lah. Kadar kita anggap dia kadar nisab. Nisab ini maksudnya jumlah. Dia ada jumlah yang tertentu. Maksudnya kita boleh saja bagi sedekah bila-bila masa, tapi kita nak anggap wajib kita keluarkan wang kita itu mesti ada kadarnya yang tertentu. Dan kadarnya ialah biasanya orang sekarang ni kira mengikut 85 gram emas. Nanti kita cerita lepas ni. Kemudian dia ada syarat-syarat tertentu lah. Syarat-syarat tertentu antaranya ialah wang itu mestilah wang yang halal kan. Wang itu mestilah telah beku ataupun tak pernah berkurang daripada nisab dalam tempoh yang setahun. Dalam tempoh setahun. Jadi kalau kita kurang daripada nisab dalam tempoh setahun, kita tidak lagi diwajibkan zakat. Kan? Contoh kita ada 85 gram emas. Kan? 85 gram emas pada 1 Muharram. 1 Muharram tahun depan. Minggu depan ni lah. Kan? Minggu ni tak cukup lagi. Kan? 1 Muharram dah cukup. Kita beli sebab harga murah hari ni kan. Harga emas turun banyak malam tadi. Kan? Jadi kita pun belilah hari ni. Cukup 85 gram emas. Contoh. And then, bila dah cukup, maka kita tak kena zakat lagi. Zakat akan dikenakan bila yang cukup ini, dia kekal cukup sehinggalah tahun hadapan. 1 Muharram tahun hadapan, baru kita wajib keluarkan 2.5%. Kan? Rubu'ul usyur. Orang Arab katakan rubu'ul usyur ni ialah 2.5% lah. So, dia tak wajib apabila kita cukup 85 gram emas, tapi dia wajib setelah 85 gram emas itu kekal selama setahun. Katalah kita ada keperluan lah, mendesak kan, anak sakit ke apa ke, kita pun ambil lah yang 85 gram emas itu. Kan, kita ambil 85 gram emas itu, kemudian kita terkuranglah daripada nisab pada pertengahan tahun. So, dia kena start balik lah. Pertengahan tahun kita top up balik. Masa tu kita kena start balik kadar kiraan tahunan itu. So, bukannya senang nak wajibkan zakat ni. Kan? Bukannya senang nak kewajipan zakat ni. Dia kena orang kaya-kaya je. Orang kena ada 85 gram emas je. Kan? Tapi kita kena ingatlah, kewajipan zakat ni memang wajib. Kan? Rukun Islam yang ketiga. Dalam Quran kata alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah kan. Fabashshiru wala yunfiqu wala ma anfaqallah fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan ingatlah mereka yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kan? Itu kita kena ingatlah. Maksudnya apa? Kalau tak keluarkan zakat itu dosa besar kan? Dosa besar. Sayyidina Abu Bakar kata, dia tidak boleh tengok orang yang membezakan kewajipan solat dan zakat. Dalam Al-Quran ni bila Allah sebut wa aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dirikan salat, tunaikanlah zakat kan. Sentiasa berengkel kan. Orang kata sentiasa bersekali lah di antara solat dan zakat itu. 80 ayat lebih, 80 kali lebih ayat yang berengkel di antara berangkai lah di antara zakat, solat dan zakat. 80 kali Allah ulang dalam Quran. Nak cakapnya zakat ni memang penting. Dia salah satu ibadah. Rukun Islam yang ketiga. Bunyal Islam ala khams. Dibina Islam itu di atas 5 perkara Nabi kata. Pertamanya syahadah. Yang kedua salat, yang ketiga zakat. Kita kena ingat itu. Jadi sebagaimana kita bercita-cita untuk pergi haji kan. Kita simpan duit pergi haji tu. Kan? Sepatutnya kita pun bercita-cita yang sama untuk membayar zakat. Katalah kita tak mampu membayar zakat. Sebab apa? Sebab kita sentiasa bersedekah. Tak cukup nisab. So dalam mazhab Syafi'i, dalam majoriti ulama kata tak ada masalah. Kan? Sebab memang kita memang selalu sedekah. Kan? Tapi seboleh mungkin lah kita
cukupkan nisab dulu untuk membayar zakat. Sebab apa? Sebab zakat ni dia special sikit. Dia tidak boleh berikan kepada siapa-siapa saja. Dia ada keutamaan dia. Ada asnaf yang 7 itu, kan? Atau ada 8 7 apa asnaf yang perlu kita bahagikan. So tak boleh kita main-mainlah tentang zakat. Jadi kita anggaplah zakat itu sebagai asas kepada perancangan kewangan kita. Saya selalu sebut orang Islam ini dia dalam kepala dia kita kena ada perancangan kewangan yang bermula daripada zakat. Pertamanya kita set, kita nak cukupkan nisab kita, kan? Nak cukupkan nisab kita. Kemudian bila dah cukup nisab, anggaplah nisab itu sebagai orang kata at least duit, orang kata duit emergency lah. Kan, duit emergency. Ni duit emergency RM1,000 pun tak ada orang Melayu ni, duit emergency. Islam letak 85 gram emas, kena ada emergency. 85 gram emas. Banyaklah, kan. Sahabat Nabi majoriti membayar zakat, kan. Majoriti 85 gram emas mereka ada. Mereka banyaklah emas ni mereka ada, kan. Sahabat Nabi majoritinya peniaga yang kaya. Okey. Zakat ni ada banyak jenis. Okey, next. Zakat ni ada banyak jenis. Ada zakat emas yang disimpan, ada zakat emas pelaburan, ada zakat emas perhiasan. Ini bahasa layman lah kita guna, kan, bukan bahasa fake lah. Saya ikut guna bahasa layman. Pertamanya bahasa emas yang disimpan. Dia tak kira lah yang kita simpan itu emas jongkong ke atau barang kemas ke. Asalkan dia disimpan, dia diwajibkan zakat. Barang kemas ke, wafer ke, dinar ke, apa ke, kalau kita simpan tak pakai, maka diwajibkan zakat. Tidak ada khilaf fuqaha dalam bab itu. Tidak ada khilaf pun, kan. Jadi kalau kita simpan tak pakai, kita diwajibkan zakat. Hukum menyimpan barang kemas macam mana, kan? Ulama berbeza pendapat sebenarnya, kan. Hukum menyimpan barang kemas terutama oleh lelaki lah. Lelaki tak boleh pakai, kan. Fuqaha sepakat tidak boleh pakai lelaki emas. Kita boleh pakai di syurga sahaja. Tetapi menyimpan pun ulama khilaf. Jangan ingat, kan. Simpan barang kemas, ulama berbeza pendapat lah. Ada yang kata simpan pun tak boleh orang lelaki lah. Ada yang kata macam tu. Adalah ulama kata macam tu, kan. Iqtina'uz zakah, kan. Iqtina'uz zahab. Hukum menyimpan emas. Tapi ulama jumhurnya kata kalau simpan saja tak apa. Larangannya cuma pakai saja bagi lelaki lah. Dia nak simpan itu adalah tujuan dia tu, nak pelaburan ke nak apa, kan. Biasanya lelaki dia tak simpan barang kemas yang betul-betul, dia simpan barang kemas yang scrap je, kan. Kalau dia simpan pun barang scrap, emas gelang-gelang patah, kan, untuk buat pelaburan lah, macam gold dinar juga. Dan yang keduanya zakat emas perhiasan yang dipakai. Itu ada hukum hakam itu sendiri. Dan zakat emas yang memang diniatkan untuk simpan untuk pelaburan lah. Macam kita simpan uncak emas dalam KAB tu, kan, untuk pelaburan. Itu yang termasuk dalam kategori emas simpanan lah. Jadi saya harap dapat fahamlah 3 konsep zakat emas yang kita nak bincang pada hari ini. Sambil-sambil itu kita minum teh tarik dulu. Kan, kita minum teh tarik dulu. Nanti sejuk pula teh tarik saya ni, kan. Kita santai-santai je. Berat-berat sangat nanti susah otak kita nak terima. Okey. Apabila kita ada emas untuk kita bayar zakat. Tapi berapakah kadar emas yang diwajibkan zakat? Ingatlah wajib. Key point dia wajib zakat. Kalau tak cukup jumlah ini, kalau kita nak bagi sebagai sedekah tak ada masalah, kan? Nak bagi sebagai sedekah tak ada masalah. Kalau kita tengok kawan-kawan kita susah tak ada kerja sekarang ni, kan, tak payahlah simpan banyak-banyak sangat, ambil lah sikit. Emas kita tu bukan hak kita semua, kan. Ambil sikit bagi kat kawan-kawan yang tak ada kerja tu, kan. Jual sikit. Asyik top up untuk diri sendiri je, kan. Tak boleh rasa nak tengok duit kita bertambah. Tu satu penyakit yang tak bagus, kan. Kita tambah kerana something. Kita tambah jumlah emas itu kerana something. Kerana kita nak simpan, kerana nak untuk kes-kes yang emergency, kan.
Dia kena ada niat dia. Tak boleh syok tengok jumlah emas bertambah, tak boleh. Allah tak akan berkatkan harta yang macam tu. Kita kena ada objektif dia. Tengok kawan-kawan susah, jual lah sikit emas bagi kat kawan-kawan yang susah sekarang ni, ramai. Kan? Jadi insya-Allah jumlah gram akan bertambah nanti juga. Jangan risau. Zakat ni dia berkembang kan? Kita kata dia berkembang. Dalil zakat emas. Kan? Dalil zakat emas, berapakah emas yang diwajibkan zakat? Jadi nisab emas ini tidak ada dalam Quran. Quran tak sebut berapakah yang kita kata 85 gram emas tu kan. Saya nak bincang sikit lah pada hari ni kan. Dalam Al-Quran, Allah tak sebut pun berapakah yang diwajibkan zakat. Allah cuma kata kena bayar zakat. Wajib. Tak bayar zakat masuk neraka. So, hadis menjelaskan. Jadi, berasaskan hadis ini, majoriti fuqaha, majoriti, kita kena bila saya sebut majoriti tu ada pendapat yang berbeza. Dan pendapat yang berbeza itu diiktiraf. Kan? Bukan pendapat yang pelik-pelik. Majoriti fuqaha, majoriti para ulama kata jumlah yang diwajibkan zakat adalah 20 misqal. 20 misqal. Dan jumlah di bawah 20 misqal tidak dikenakan zakat. Kalau kita ada 19 misqal, tak dikenakan zakat. Setelah 20 misqal ini kekal untuk tempoh setahun qamari, tahun hijrah, maka ia akan dikenakan zakat. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi, iaitu tidak dikenakan zakat terhadap kurang daripada 20 misqal emas. Juga kurang daripada 20 dirham perak, 200 dirham perak. Kan? Ada hadis yang lain, Nabi kata bahawa sesungguhnya Nabi SAW mengutip zakat pada setiap 20 dinar. Likulli 20 nus dinar. Walikulli 40 dinar. Nabi mengarahkan supaya dikutip zakat pada 20 dinar, setengah dinar. 20 dinar, setengah dinar. Pada setiap 40 dinar, 1 dinar. Jadi zakat ni kita anggap 1/40. 1/40 ni bila kita kiranya ialah 2.5%. 2.5%. Kenapa emas wajib zakat? Kenapa intan berlian tak wajib zakat? Walaupun ada khilaf juga, ada fuqaha yang kata wajib. Mazhab Hanafi kata wajib juga yang intan-intan ni kan. Tapi majoriti kata tak kena lah kan. Intan berlian permata ni tak kena kan. Majoriti ulama. Bahkan kalau kita ada barang kemas pun kita kena tolak timbangan berlian-berlian, diamond itu. Sebab tak dikenakan zakat, tak dikira zakat. Kenapa emas dikenakan zakat? Sebab emas ni adalah duit. Kan? Bagi mereka yang simpan uncang emas itu, mereka sebenarnya menyimpan duit. Kan? Sifat emas adalah sifat yang berkembang. Jadi sebab itu dikenakan zakat. So next kita tengok. Jadi next slide. Okey, emas yang sifatnya berkembang itu. Kenapa kita kata emas sifatnya berkembang? Dalam istilah fuqaha dia panggil mal annam, harta yang berkembang. Apa maksudnya? Harta yang berkembang ialah modal bisnes lah. Banyak kita boleh jadikan dia sebagai modal bisnes. Kita boleh kembangkan dia. Sebab itu dia dikenakan zakat. Rumah, kita ada satu rumah. Rumah kita 1 juta harga contoh. Setiap tahun harga rumah kita naik. Adakah kita dikenakan zakat? Rumah tak. Kan? Sebab rumah yang kita duduk itu, dia bukan dianggap sebagai harta berkembang. Tapi kalau rumah itu kita dah start sewakan kepada orang lain. Hasil sewaan itu, kalau cukup nisabnya pada tahun, kena zakat. Kena zakat. Sebab dia adalah satu pengembangan harta. Jadi kita kena faham konsep. Islam tak nak harta tak berkembang. Jadi harta tu kalau kita simpan je memang kena zakat. Kan? Okey, zakat emas, kita sebut tadi zakat emas daripada hadis tadi, kita kena miliki nisab dahulu iaitu 85 gram emas ataupun 20 dinar. Dalam kita baca hadis tadi 20 dinar kan. Ataupun 20 misqal. Samalah 1 misqal emas sama dengan 1 dinar emas. Panjanglah kalau kita nak bincang berapa berat misqal itu kan.
Dia ada perbincangannya. Satu misqal itu berapa dawanik, dia panggil dawanik, biji-biji yang biji-biji macam buah pelaga macam tu. Kan? Baca batu-batu. Jadi dia ada discussion yang panjang nak kira berapa satu misqal itu. Jadi kalau untuk kita senang fahamnya, satu misqal, satu dinar. Jadi setelah satu dinar itu cukup selama setahun, 20 dinar itu cukup selama setahun, maka barulah diwajibkan zakat. Macam saya sebutkan tadi, kalau dalam tempoh setahun itu terkurang, maka kita kena start balik apabila dia cukup balik. Kan? Tak semudah itulah nak kena zakat. Cuba sebab itu kata kita kena rancang supaya kita dapat bayar zakat, dapat pahala yang besar. Okay, next. Jadi kita nak tengok dulu daripada mana pula 20 dinar itu, kan, pendapat ulama tentang zakat mal ni dia ada berbeza pendapat. Pertamanya 20 dinar dia ada dua apa? Daripada hadis yang saya sebutkan tadi kan. Daripada hadis yang saya sebutkan tadi, ulama sebenarnya berbeza pendapat sebenarnya. Kan? Sama ada nisab itu betul tak 20 dinar. Sebab saya kata majoriti tadi, kan. Majoriti ulama dia berbeza pendapat sebenarnya, kan. Sama ada berapa kadar nisab. Berdasarkan hadis tadi, majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Hambali, mazhab yang lain-lain, empat mazhab itu kata 20 dinar. Okey, dalam empat mazhab itu pun ada ulama-ulama terutama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dalam empat itu, kan. Ada juga yang kata tak, dia bukan 20 dinar, tapi dia ikut harga 200 dirham perak. Tak kira berapa berat emas, berapa gram emas, berapa dinar emas, tak kira. Asalkan dia kalau kita convert itu, kalau kita convert dengan perak, dia mesti ikut 200 dirham perak. Dia tak ikut harga emas. Kan? Sebab apa? Sebab hadis yang saya sebutkan tadi itu, para ulama, majoriti ulama menilainya sebagai tak kuat, tak sahih. Dia ada dhaif sikit. Ada masalah sikit dengan sanad. Terutama sanad yang sebut tentang 20 dinar emas itu. Hadis tentang 200 dirham perak sahih. Imam Bukhari turut meriwayatkan hadis tentang perak 200 dirham, kan. 200 dirham perak. So hadis sahih. Termasuklah Imam Bukhari sendiri, penulis hadis pengumpul hadis yang terkenal itu, Sahih Bukhari itu. Imam Al-Bukhari berpendapat zakat nisab, kadar nisab emas ini mengikut 200 dirham perak. 200 dirham perak. Kan? Kalau kita sekarang ni 200 dirham perak ini sama banyak dengan berapa? Sama banyak dengan lebih kurang 595 gram. 59 hingga 600 gram macam tu lah. Dia dekat-dekat. Ataupun kita pendapat dekat Malaysia ni, kita ambil 595 gram. Dirham perak. Jadi harganya, value-nya, kalau kita nak convert dah kepada ringgit Malaysia, dia akan jadi lebih kurang RM3,000 sahaja. Lebih kurang RM3,000 sahaja. Sependek kata, kadar nisab mengikut ulama yang termasuklah Imam Bukhari, termasuklah beberapa tabi'in yang masyhur, Atta dan seumpamanya. Mereka kata dia ikut value 595 gram lah, ataupun 200 dirham perak. So kalau kita kira 200 dirham perak, lebih kurangnya RM3,000. So maksudnya, kalau kita dah ada emas sekarang ini lebih kurang dalam 3 dinar. Anggarannya 3 dinar. 3 dinar dah kena zakat wajib. Kalau ikut pendapat inilah, kan. Ada 3 dinar wajib 2.5%. Tapi bukan pendapat yang masyhur lah, kan. Tapi dalil mereka kuat. Sebab apa? Mereka kata hadis yang tentang 200 dirham emas, 20 dinar emas tadi, hadis dhaif. Ulama yang kata 20 dinar emas tu pun, ulama yang pertama tadi, pendapat yang pertama yang ke atas tu, pun mengiktiraf bahawa hadis itu dhaif. Imam Syafi'i sendiri mengakui hadis itu dhaif. Kan? Imam Malik sendiri mengakui hadis itu dhaif. Kan?
Tapi tengoklah para ulama ni dia tak macam kita lah. Kalau kita tengok hadis dhaif tak boleh pakai, tak. Ulama ni dia lebih hebat cara dia berfikir. Kan? Hadis dhaif tapi dia nampak, dia kata bukan macam tu, dia kata. Kan? Kita kena tengok conversion pada zaman Nabi. Sampai bila-bila syariah ni kena tengok conversion dirham dengan dinar pada zaman Nabi. Sebab itu Imam Malik pernah sebut, dia kata dalam bab hukum syarak ini kita kena conversion dia ialah 1 dinar 10 dirham. Sampai bila-bila. Walaupun pada sekarang ini 1 dinar tak sama dengan 10 dirham. Tapi kalau dalam bab hukum syarak, kita kena conversion kita 1 dinar 10 dirham. Dia kena ikut macam tu. Jadi sebab itulah para ulama dia ikut conversion pada zaman Nabi. Sebab harga perak dengan harga emas dia naik turun, dia berbeza. Dia macam dolar dengan ringgit lah pada zaman kita kan. Dolar dengan ringgit. Sebab itu saya kata berat sikit kan discussion kan. Beratlah sikit sebab saya nak bagi benda-benda yang khilaf ni. Dapatlah ilmu sikit. Kalau selama ni kita ingatkan 20 dinar itu ijma' ulama' tak. Dia ada berbeza pendapat lah. Tapi tak apalah, berbeza pendapat tak apalah. Tapi majoriti ulama' sekarang ini dia kira 20 dinar lah. Kan? 20 dinar. Dia tak ambil pendapat yang minoriti. Sebab minoriti ni susah nak kira. Satu lagi harga perak tak berapa stabil. Tak berapa stabil. So macam tu lah. Secara kesimpulannya macam tu lah. Kan? Jadi okey, 20 dinar pula berapa gram? Kan? Okeylah, kita dah tahulah kan. Saya dah sebut tadi 85 gram emas kan. Tapi dia tak semudah itu nak datang 85 gram emas kan. Sebab itu ada masih lagi vary di antara beberapa negara, beberapa tempat, beberapa pendapat ulama di dunia sekarang ni pun. Sebab apa? Sebab berapakah nilai dinar dalam gram? 1 dinar emas sama dengan 1 miskal saya dah sebut tadi. 1 miskal disebut dalam hadis. 1 miskal, berapakah jumlah 1 miskal itu? Ataupun 1 dinar lah senang cakap. 1 dinar emas berapakah dalam gram? Kalau kita nak convert dalam gram berapa? Dia ada banyak pendapat. Tapi saya kumpulkan di sini 4 yang utama. 4 yang utama, iaitu pendapat yang pertama 4.5 gram. Yang ni yang paling berat lah. Yang paling berat. Ada satu dinar Khalifah Al-Malik bin Marwan yang dijumpai bila ditimbang 4.5 gram. Ada juga yang latest ulama jumpa dan dibuat test makmal, punya timbang 4.25 gram. Dan yang ini dijadikan standard dinar emas dunia sekarang ini. Standard emas dunia sekarang ini pakai 4.25 gram. Ada juga pendapat yang kata 4.265 gram. Ada juga pendapat yang lain mengatakan 4.45 gram. Kenapa berbeza ni? Sebab timbangan miskal pada zaman Nabi pun berbeza. Miskal orang Mekah dengan orang Madinah pun dah sedikit berbeza. Kan? Timbangan orang Mekah dan orang Madinah sedikit berbeza. Sebab itu ada hadis Nabi kata mizan ahli Madinah kan. Wal mikyal ahli Mekah. Timbangan ikut timbangan Madinah, sukatan ikut sukatan orang Mekah. Nak cakapnya berbeza. Jadi bila berada di Madinah, timbangan kena ikut yang Madinah. Walau dalam bab sukatan kita kena ikut sukatan orang Mekah. Sebab sukatan orang Mekah itu dia lebih tepat. Jadi orang Madinah tak boleh guna sukatan orang Madinah sebab Nabi nak selaraskan, Nabi cuba nak standardkan. Sebab tu standard tu penting ya. Bila kita ada standard, kita senanglah nak buat penilaian. Jadi oleh kerana timbangan itu sendiri dah berbeza, saya dah sebut tadi, 1 miskal itu dia ada beberapa dawannya kan. Biji-biji kecil itu. Yang biji kecil itulah yang kalau kita nak kira
dia berbeza lah dia. So bila dicetak pada zaman Al-Malik bin Marwan, dia ada beberapa versi pula. Ada versi yang 4.5 gram, ada versi yang 4.25 gram. Jadi di situlah ulama berbeza pendapat sikit. Akhirnya oleh kerana standard dunia sekarang ni terima 4.25 gram, maka 20 dinar emas dianggap sebagai 80 gram, 5 gram emas. 85 gram emas. Dan para ulama juga memilih 4.25, tengok ni 4.25 gram ni dia yang paling kecil kan. Dia yang paling kecil sekali jumlahnya. Jadi jumlah yang paling kecil tu sebab apa? Sebab ulama nak menganggap kita ambil berhati-hatilah. Kan? Maksudnya di sini kalau kita cukup 85 gram emas, kita dah wajibkan zakat. Kan? Jadi kalau contoh kita nak ambil pendapat yang pertama, 90 gram baru kena zakat. Jadi takut-takut tersilap pandangan itu, sedangkan ramailah orang Islam tak bayar zakat. Takut-takut macam tu. Jadi kita nak elakkan daripada itu, maka ulama ambil sikap ihtiyat, kata Yusuf Al-Qardawi, ambil sikap berhati-hati, kita pilih yang paling kecil supaya kita bebas daripada tanggungjawab membayar zakat. Yang paling kecil 4.25 gram, iaitu 85 gram emas. So nisab yang terpakai di majoriti negara Islam sekarang pada hari, saya kata majoriti lah. Kan? Taklah kata semua, ada yang kata, ada yang pakai 86 gram pun ada kan. Dia convert 20 dinar jadi 86. Ada 95 gram pun ada kan. 91 gram pun ada. 91 gram pun ada. Ulama yang berpendapat macam tu kan. Jadi majoriti negara memilih 85 gram emas dan sepakat di negeri-negeri di Malaysia sepakat. Malaysia ni unik kan, negeri-negeri tu dia berbeza kadang-kadang pendapat ni kan. Tapi dalam bab 20 dinar ni mereka sepakat 85 gram emas. Tapi kenapa mereka memilih 85 gram emas ni saya tak pasti lah. Fatwa mereka tu macam mana, kenapa mereka pilih. Tapi kita fahamlah pendapat Qardawi itu kerana nak sikap berhati-hati. So itu di Malaysia ni kita convert kepada 85 gram lah. Macam Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia guna 91 gram kan. Tak apalah pendapat masing-masing. Cuma bila kita kat Malaysia, kita kena follow lah undang-undang kita. Okay, next. Itu diskusi akademik lah. Kan. Kadang-kadang nak juga diskusi akademik ni. Bagaimana dengan zakat perak? Kita celah sikit zakat perak. Kan? Zakat perak kita celah sikit. Zakat perak tidak ada khilaf bahawa dia adalah 200 dirham. Tak ada khilaf. Sebab hadis tentang perak, dia sahih. Kan? So tak ada khilaf. Ijma' ulama kata 200 dirham kena zakat. Emas bukan ijma'. Emas ulama berbeza pendapat tentang 20 dinar. Sama 20 dinar ataupun ikut 200 dirham perak. So 200 dirham perak, ini khilaf juga ni kan. Tapi tak apalah, kita bukan nak bincang soal perak pada hari ni kan. Kita ambil yang majoriti memilihnya 200 dirham perak ialah 595 gram kan. Rujuklah mana-mana website zakat di Malaysia, setiap negeri mereka akan pilih 595 gram. Sebab sukatan sekarang ini kita guna gram kan. Dulu guna dirham. Dirham ni sukatan berat bagi perak. Dinar sukatan berat bagi emas. Ya, dulu kan. Dia berat sebenarnya kan. Dinar itu sukatan berat. Dirham sukatan berat juga. Cuma dirham sukatan berat bagi mata wang perak. Cuma orang katalah harga perak ni terlalu murah. Kan? Jadi macam tak kena, tak match dengan emas kan. Tak match dengan emas. Kalau kita kata zakat lembu, daripada 40 ekor lembu, seekor lembu. Zakat kambing, 40 ekor kambing, zakat kambing, 40 ekor kambing, seekor kambing. Kalau kita convert tadi, seekor kambing sama dengan 1 dinar. Kan? Jadi lebih kurang sama je zakat emas dengan zakat kambing. Dari sudut value. Tapi, zakat perak ni lain sikit. Ya kan? Kenapa? Sebab conversion, harga perak terlalu murah sekarang ni. RM3,000 dah kena kan? Kat sini perlu ulama kena alert lah. Saya bukan ulama, tapi ulama-ulama sekarang ni sepatutnya lebih alert tentang variation yang berlaku ni.
sebab harga terlalu rendah kan. Tapi setakat ini macam tu lah. Kalau kita ada sekilo perak, kita dah diwajibkan zakat. Walaupun sekilo perak itu, kalau nak kira, jauh lagi murah berbanding dengan 10 dirham, 10 dinar emas. Kan? Jadi macam tak adil kan. Orang ini memiliki sekilo perak, dah dikenakan zakat. Orang ini memiliki 10 dinar emas. Kalau 20 dinar tak kena zakat lagi. 10 dinar emas dah tak dikenakan zakat lagi. Kan? Saya memiliki 10 dinar emas. Berapa berat 10 dinar emas ni? Lebih kurang 10 dinar emas ni lebih kurang 42 gram. Nah, kan? 42 gram. 42.5 gram. Tak kena zakat lagi. Kawan saya memiliki sekilo perak. Dah kena zakat. Mana mahal sekilo perak dengan 42 gram emas. Lagi mahal 42 gram emas. Tapi tak kena zakat. Perak yang ada sekilo ni dah kena zakat. Lagi murah sebenarnya. Kan? Nampak macam tak match kan? Itu kerja ulama lah yang fikir. Kan? Tapi tak apalah, kita orang awam ni. Tapi sebagai ahli akademik, saya kena kritik lah. Saya kena bagi pandangan supaya ulama kena alert. Ada yang mismatch dalam soal ini. Kan? Kajiannya kena buat lah. Kan? Itu soal akademik. Tapi tak apalah, kita sebagai orang awam, kita terima je lah kan. 595 gram kena zakat. Perak, walaupun dia murah. Okay, next. Okay, ini satu isu yang baru sikit saya nak bawa ni kan. Baru kat Malaysia je, kat negara lain taklah baru sangat. Kan? Adakah sama nisab emas untuk semua jenis ketulinan? Kan? Kita dah tahu kat emas ni dia banyak jenis, banyak ketulinan dia kan. Barang kemas 916, 950 pun ada kan. 750 pun ada. Barang kemas banyak. Cuma majoriti kat Malaysia ni barang kemas yang kita popular 916 lah. Kan? Kat negara Arab, majoriti barang kemas dia yang popular adalah 80K, 18K iaitu 750. Kan? Sebab tu dulu-dulu lah orang Melayu selebut dulu barang kemas orang Arab ni tak ada kualiti. Bukan tak ada kualiti, memang barang kemas orang Arab ni majoritinya 18K. Kan? Kalau kita pergi ke negara Arab, barang kemas yang banyak kat kedai 18K dengan 22K. 18 pun banyak. Kat Malaysia ni jarang 18 kan. Banyakkannya 22K lah ataupun 916, 917 tu lah. Kan. Jadi kita ada juga emas 999 kan. Macam gold bar dan dinar KAB. Kita guna 999. 4 kali 9. Kan. 999.9. Kan. Ada emas yang 916. Ada emas yang 750. Macam-macam lah. Kan. Grade kualiti emas ni. So, adakah kalau kita memiliki barang kemas yang kita tak pakai, yang simpan je. Barang kemas itu 916. Adakah dia kalau 85 gram, dia wajib zakat juga? Kan? Dia wajib zakat juga. Kalau dia cukup je 85 gram, dia wajib zakat. Adakah macam tu? Sama saja, tak kira ketulinan. Ini ada 3 di negara Arab ni, di negara Arab ada 2 pandangan sekarang ini kan. Di negara Arab, majoriti fatwa di negara Arab, majoriti negara Arab lah, dia membezakan di antara kadar nisab mengikut ketulinan yang berbeza. Contoh, emas 916, kadar nisabnya ialah 91 gram lebih. Kan? 91 gram lebih. Maksudnya, kalau emas 916, walaupun dia cukup 85 gram emas, kita simpan lama, tak kena zakat lagi. Sebab dia emas 916. Kan? Orang yang 999 dah kena zakat 85 gram emas. Orang yang ada 916, kalau dia tak pakai, tak kena zakat lagi. Kan? Ini pendapat majoriti ulama di negara Arab lah. Kan? Kalau emas 750, 18K, lagi lah. Kan? 100 gram lebih baru dia kena zakat. Kan? So, itu pendapat ulama di negara Arab majoriti. Kan? Kalau dekat Jordan itu, buku-buku teks pun tulis macam tu. Di peringkat universiti lah. Kan? Di Malaysia macam mana? Di Malaysia ni, setakat ini
hanya 2 negeri sahaja yang membezakan. Ini berita baru ni, mungkin bagi setengah-setengah orang baru kan, sebab tak keluar surat khabar. Di 2 negeri yang membezakan nisab mengikut keturunan, iaitu Perlis dan wilayah persekutuan. Jadi kalau anda memiliki emas 916 yang tak dipakai, disimpan, cukup 85 gram emas, masih lagi belum dikenakan zakat di wilayah persekutuan dan di Perlis. Kena faham tu, kan? Di negeri lain masih sama lah. InsyaAllah kita akan buat perubahan itu, kan? Di Perlis, saya sendiri yang bentangkan, perubahan dah berlaku. Di wilayah persekutuan pun saya sendiri yang bentangkan dan dah berlaku perubahan kadar nisab. InsyaAllah di negeri lain kita usahakan supaya negeri lain membezakan juga di antara penilaian emas, nisab mengikut keturunan ni. Sebab apa? Sebab majoriti mazhab, terutama mazhab Syafi'i, terutamanya kan, mazhab Syafi'i, kita orang mazhab Syafi'i ni kan, terutamanya mazhab Syafi'i kata kalau emas ni dia kena ikut tahap keturunan dia. Kalau keturunan dia sikit, 916, 750, nisabnya kena lebih besar. Kan? Sebab panjanglah ceritanya, kan? Tak apalah cerita panjang tu, kan? Itu maksudnya di negeri-negeri lain tu masih lagi dia tak ikut pendapat mazhab Syafi'i yang betul. Dia ikut mazhab Hanafi sebenarnya. Mazhab Hanafi. Tapi kalau kita kaji balik mazhab Hanafi, tak berapa tepat juga nak ikut mazhab Hanafi pun. Tapi tak apalah, dia lebih kurang mazhab Hanafi lah. Kan? Negeri-negeri lain itu. Dia tak membezakan di antara grade kualiti keturunan emas. Jadi kalau mereka yang berada di Kuala Lumpur dan wilayah yang ada emas 916 yang tak pakai itu, ataupun kalau Dina public gold yang dulu, yang lama, Dina public gold yang lama kan, yang guna emas 22K kan. Yang itu pun kalau cukup 20 dinar public gold yang lama tu kan, yang tak pakai 999 tu, yang pakai 916 tu kan. Kalau cukup 20 dinar tak wajib zakat lagi. Kan? Jadi dia kena lebih sikit. Okay, next. Masa pun dah nak, cepat tu masa ni. Kan? So kesimpulan dia, kita tengok ni, saya buat jadual pada pagi ni. Kan? Saya buat jadual pagi ni. Tengok. Emas 24K, 995, 999, kita anggap 85 gram emas lah. 85 gram baru wajib zakat. Sebenarnya 995 ni 85 lebih, tapi kita kira bunda lah kan. Sebab apa? Sebab 995 dengan 99 ni dia masih lagi dianggap emas tulen oleh industri. Kan. 995 masih lagi ada taraf LBMA, Good Delivery LBMA untuk emas pelaburan. So dia sama taraf je dari sudut pelaburan, yalah, dari sudut aspek ketulinan dia anggap emas tulen. Kan. Sedangkan emas-emas yang lain tu bukan emas tulen, emas yang dicampur secara sengaja. Tengoklah yang lain-lain itu kan. Tengok emas yang 916 itu 92.79 barulah kena zakat. Kan. So mereka yang ada barang kemas yang banyak, yang majoritinya 916, dia kena tunggu 92.79 gram barulah dikenakan zakat. Kan. Kalau emas pound 107 gram, 107.59 gram. Kalau 18K 113.33 gram barulah wajib zakat. So kadar nisabnya bukanlah 85 gram emas secara mutlak. Dia berbeza lah. Kan? Ini untuk emas yang disimpan. Kan? Kalau yang pakai itu cerita-cerita lain lah. Kan? Yang pakai itu cerita lain pula. Lepas ni kita tengok yang pakai pula. So kita kena ingatlah yang disimpan itu dia kena tengok kepada kadar ini. Kan? Kenapa ada perpuluhan-perpuluhan banyak ni kan? Sebab senang kalau kita ada emas yang berbeza, kita nak campur dia, kita kena tengok lah. Dia ada formula dia kan. Emas perhiasan kita kena buka dulu dia. Bukan buka lah. Kita kena buat anggaran dulu berapa berat. Kalau ada permata-permata tu, kita kena tolak. Tolak asing kan. Permata-permata dia ada standard size dia sebenarnya. Kan. Kita boleh agak berapa berat dia. So kalau batu-batu itu, kita tahu anggaran berat dia, kita kena tolak lah. Kita tengok bilang berapa biji. Kita kena tolak berat itu. Okay, next. Habislah zakat simpanan ni kan. Cuma bagaimana cara nak bayar zakat.
Zakat emas ni sebab apa? Sebab di Malaysia ni kita guna ringgit Malaysia kan. Pejabat zakat dia tak terima emas setakat inilah. Mungkin akan datang dia terima kan. Setakat ini pejabat zakat tak terima lagi emas. Sebab kita tak boleh transfer online kan, nak bayar zakat emas, tak ada. Dia tak ada akaun emas lagi di pejabat zakat. Dia tak terima zakat emas dalam bentuk emas. Dia terima ringgit sahaja. Bukan masalah emas tak ada nilai, tapi masalahnya dia tak ada apa fasiliti lagi lah kan. Masa akan datang mungkin ada fasiliti, mungkin dia terima emas. So macam mana nak convert dengan ringgit? Harga yang mana nak pakai? Harga KAB ke? Harga Maybank ke? Kan? Kadar tukaran dia, kadar emas harga dia kena ikut harga yang telah dipaparkan di website negeri masing-masing lah. So kita kena tengok website di negeri masing-masing. Semua negeri akan ada harga setiap yang diupdate setiap bulan biasanya. Dia tengok harga purata bulanan biasanya. Kan? Harga naik turun setiap hari, tapi biasanya kita nak memudahkan, kita tengok harga purata lah. Itu pun berbeza lah mengikut negeri kan. Berbeza mengikut negeri. Wilayah lain, Kedah lain, Kelantan lain kan. Johor lain, Perak lain, Sabah lain. Kan? Berbeza. Dia ada harga kaedah berbeza. Yang ini antara benda-benda yang saya tak setuju lah. Kadang-kadang benda-benda yang remeh macam ni, kena selaras lah kan. Harga emas ni satu dunia kan. Harga emas ni satu dunia, selaras kan. Kenapa tak boleh selaras di antara 14 negeri di Malaysia je? Sebab kita guna satu mata wang, kita boleh selaraskan je kan. Yang ni pihak-pihak berkenaan lah, terutama majlis-majlis agama negeri, kena peka lah sikit. Kenapa tak selaras harga emas kan? Selaraskan lah. Harga emas satu dunia sama kan. Cuma dia berbeza bila kita convert lah. Harga, contoh harga hari ni 1,600 dolar apa 17 lebih, 17 dolar lebih kan, 1,700 1 ounce kan. Satu dunia harga lebih kurang je. Tapi kenapa dekat Malaysia ni harga berbeza mengikut negeri kan. Jadi itu kita kena, of course lah dekat Malaysia ni kita tak adalah standard harga emas kan. Orang kata harga kawalan. Tapi harga lantai emas tu kita kena, dalam bab zakat ni kena selaras lah kan. Benda-benda macam, tapi tak apalah, nak buat macam mana, harga sekarang ni tak selaras lagi. So kita tengok kaedah, tengok website masing-masing lah. Tengok website masing-masing. Ada cara je nak selaraskan, ada caranya kan. Nak selaraskan. Kita harap satu masa diselaraskan lah. Tapi buat masa sekarang tak selaras lagi, so tengoklah convert dekat negeri masing-masing. Katalah di negeri mereka itu, mereka berada di luar negara, tak ada conversion kan. Tak ada conversion yang mereka bolehlah ikut harga yang mereka andai dekat yang paling popular dekat negeri mereka kan. Biasanya adalah. Okey, kemudian next kita tengok ringkas lagi nak habis masa dah ni. Okey, zakat emas perhiasan. Saya terlebih masa hurai bab yang khilaf-khilaf yang kecil teknikal tadi kan. So kita ringkas je lah tempat zakat emas perhiasan ni. Majoriti ulama 3 mazhab kata tak wajib zakat perhiasan kalau dipakai, kecuali sekiranya pemakaian itu lebih daripada kebiasaan orang pakai. Itu pendapat majoriti lah. Majoriti ni mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki. Adapun mazhab Hanafi, emas pakai ke tak pakai ke, diwajibkan zakat juga kan. Kalau 3 mazhab lagi tak wajib. Dan sudut dalil, dua-dua dalil kuat. Saya tu teranglah, dua-dua dalil kuat kan. Walaupun Hanafi berseorangan, tapi dalil cukup kuat juga kan. So khilaf ni khilaf yang muktabar, diiktiraf lah kan. Cuma di Malaysia ni, ada sudut konteks Malaysia pula, satu negeri saja yang pakai pendapat mazhab Hanafi ni, itu Perlis. Di Perlis, emas pakai ke tak pakai, diwajibkan zakat. Diwajibkan zakat. Cuma kita kena fahamlah, negeri Perlis ni dia dah fatwakan bahawa emas itu mesti tengok nisab ikut ketulinan dia. So kalau kita banyak pakai barang kemas ni, majoritinya 22K ataupun 916, 917 kan.
So dia punya nisabnya bukan 85 gram lah. Dia akan jadi lebih kurang 92 gram kan, ataupun 93 gram. Jadi bukan 85 gram lagi kan, di per list. Walaupun kita pakai sekalipun tetap dikenakan zakat. Tapi di negeri lain, mereka anggap kalau pakai itu tak wajib zakat. Kecuali kalau tahap pemakaian itu melebihi kadar kebiasaan orang yang orang pakai. Berapa kadar kebiasaan itu? Next slide kita tengok berapa kadar kebiasaan orang pakai. Kadar kebiasaan yang orang pakai ini, next lagi lah. Kadar kebiasaan orang pakai dia berbeza juga ditetapkan oleh negeri-negeri. Kan? Ini pun banyak dah kajian-kajian yang cuba menyelaraskan. Kan? Sebab nampak macam tak selaras kan. Kita tengok di wilayah Persekutuan contohnya. Wilayah Persekutuan 800 gram. Memang orang Kuala Lumpur kalau pakai emas sampai ke 800 gram setahun. Kan? Johor lagi banyak 850 gram. Kan? Di Selangor 800 gram juga. Kuala Lumpur dan Selangor dekat-dekat lah. Maksudnya kebiasaan orang Selangor, orang wilayah pakai ni lebih kurang 800 gram emas dalam masa setahun. Wallahu alam lah kebiasaan betul ke tak kebiasaan itu kan. Tapi itu yang ditetapkan. Ada kajian-kajian kata lebih kurang 300 gram je sebenarnya yang banyak orang pakai. Ya. Kajian secara seasli dik lah. Tapi pada saya perlu dibuat kajian yang lebih terperinci lah. Dan dibincangkan di peringkat Majlis Fatwa Kebangsaan dan diselaraskanlah mengikut negeri-negeri. Itu senang kan. Itu senang. Ini jadi berbeza pula. Di Terengganu 850 gram. Apa maksud keseluruhan lebihan dalam slide itu kan? Keseluruhan tu maksudnya katalah orang itu memiliki 800 gram emas. Dan dia pakai 800 gram emas itu. Kemudian, tetapi dia tetap dikenakan zakat. Walaupun dia pakai. Bila dah 800 gram emas, cukup je 800 gram emas, walaupun emas perhiasan itu dipakai, dikenakan zakat terhadap keseluruhan. Maksudnya 2.5% daripada 800 gram emas. Kalau di Johor ataupun di Selangor orang tu dah ada 800 gram emas, masih lagi tak kena zakat. Walaupun dia pakai. Kalau dia ada 801 gram emas, 2.5% dikenakan terhadap 1 gram itu. Dia tak dikenakan terhadap 800 gram tersebut. Kan? Itu yang membezakan setiap negeri tu. Kan? Terengganu lain, Perak 600 gram, kan? Negeri Sembilan 200 gram, Kelantan, Kelantan lagi special lah. Nak asalkan pakai je tak kena zakat. Kan? Sebab tak ditetapkan. Dia ikut kebiasaan peribadi masing-masing. Orang tu pakai sekilo lah tak kena zakat sebab dia biasa pakai banyak. Kan? Ini pun fatwa yang saya rasa kena dikaji semula lah. Kan? Kita hormatlah institusi fatwa setiap negeri masing-masing tapi seeloknya kaji balik lah. Kan? Sebab macam apa pendapat ulama pun macam mazhab Imam Nawawi sendiri pun letak lebih kurang 1 kali ganda, 2 kali ganda sahaja kan. So kita kena tengok lah. Tapi tak apalah, ulama masing-masing ada pendirian dia. Cuma perlu sentiasa dikaji. Pahang ada 500 gram, Melaka 200 gram kan. Yang paling tinggi kita tengok tu adalah Johor lah. Wallahu alam mungkin dah ada perubahan. Yang ini wallahu alam kan. Di Perlis 85 gram emas kena zakat lah. Tapi sekarang ni saya dah sebutkan tadi, barang kemas kalau 19 dendam tak kena zakat lagi, 85 gram emas. Di Kedah, saya lebih suka dengan pendapat Kedah sebenarnya. Kedah kata 85 gram emas tak kena zakat, 86 gram kena zakat terhadap 1 gram. Pendapat Kedah ni cantik sebenarnya. Kalau kita nak, kalau negeri lain nak tiru, boleh tirulah negeri Kedah. Pendapatnya agak saya rasa cantik kan, sangat sesuai. Pulau Pinang lebih kurang macam tu lah. Tapi kita sekarang ni kita dah ada fatwa macam ni, kita ikutlah negeri masing-masing kan. Negeri masing-masing kalau ada barang kemas yang 800 gram itu kalau di wilayah kena bayar zakat lah 2.5% daripada 800 gram. So berbeza. Sebab apa dia berbeza? Mungkin sebab negeri-negeri ni berbeza kebiasaan orang pakai. Di wilayah orang pakai banyak kan? Di Kelantan lagi banyak kan? Sebab tidak ada ketetapan. Di Kedah sedikit mungkin kan. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan. Sebab apa ulama kata ini pun sebelah ni dah lebih masa dah. Kenapa ulama kata wajib
zakat setelah melebihi kadar kebiasaan sebab mereka anggap itu bukan barang kemas lah. Itu sudah dianggap sebagai duit, dianggap sebagai modal pelaburan. Okay, next. Saya rasa dah tak ada dah slide saya. Ada lagi ke slide? Okey, ada beberapa persoalan lah kan. Kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh ajukanlah, sikit-sikit kita jawablah kan. Tu Suraya Kasim kata zakat fitrah pun berbeza kan ikut negeri kan, apatah lagi emas kan. Zakat fitrah ni dia ikut harga beras. Harga beras tu logik lah kalau berbeza kan. Tapi harga emas tulen ni, harga emas kita kata emas pure ni satu dunia sama lebih kurangnya kan. Okey, Salina tanya tunai cukup Oktober 2021, emas cukup pada April 22. So bayar zakat berasingan kan ikut tempoh harta. Ada yang kata boleh bayar zakat tunai sekali pada 22 April sekali dengan emas. Betul ke? Dia benda macam ni dia ada ulama berbeza pendapat lah sikit. Ulama berbeza pendapat. Macam dalam slide saya yang terakhir tadi. Kan? Majoriti ulama kata kalau kita ada ringgit, emas, wang tunai, kalau kita ada wang dalam bentuk emas, kalau kita ada wang dalam bentuk perak, majoriti mazhab kata kita kena campur. Dan kita kena campur. Soalan yang Salina tanya tu kena dengan soalan yang slide yang saya buat ni kan. Dia kena campur perak, duit-duit lain kan. Maksudnya kalau kita kena kira lah berapa value emas kita, berapa value perak kita, berapa value dolar yang kita ada, berapa value riyal Saudi yang kita ada, berapa value tunai lain ringgit yang kita ada. Kita campur semua. Kalau cukup bulan Oktober, kita kira sekali lah. Kita kira sama. Kita ikut value ringgit. Macam saya katakan tadi, macam nak tengok value emas tu tengok di negeri masing-masing. Dia ada website dia kan. So itu pendapat majoriti ulama lah. Tapi mazhab Syafi'i kata tak, dan sebahagian ulama mazhab Hambali dia kata, bukan sebahagian ulama mazhab Hambali, pendapat yang kedua Imam Ahmad. Dia kata tak kena campur. Tak wajib campur. Kan? Dia zakat itu berasing-asing. Perak nisab asing, emas asing, duit ringgit asing. Di Malaysia ni tak jelas lagi lah. Cuma bila saya tengok di Selangor, dia macam kena campur. Kan? Di Selangor dia ambil pendapat jumhur kena campur. Maksudnya kalau kita ada ringgit, kita ada emas, kita kena wajib campur. Contoh emas 10 dinar je tak cukup nisab. Kan? Tapi campur dengan ringgit, value ni cukup. Kena zakat lah. Dah kena zakat lah. Kan? Di wilayah persekutuan tak ada lagi fatwa. Tapi saya perasan lah ada irsyad fatwa mufti dulu kata kena campur. So dia ikut pendapat jumhur. Dan yang paling bagus lah ikut pendapat jumhur lah. Kalau di negeri masing-masing tak ada lagi fatwa, kalau ikut pandangan saya lagi bagus campur lah. Campur dengan tunai. Itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia lagi daripada jenis yang sama. Semua itu daripada jenis wang. Ada wang jenis perak, ada wang jenis emas, ada wang jenis ringgit. So basically kita campur lah nisab kita kan. So kalau ikut soalan Salina tadi tu lebih afdalnya campur. Kan? Kalau ikut. So kena zakat tu. So zakat tu kena pada bulan Oktober lah. Okey, Muhammad Nazif tanya emas yang digadaikan arhan perlu dizakat juga. Setakat ini majoriti ulama kata kena zakat. Kena zakat. Sebab dia masih lagi tak terkeluar daripada hak kita. Sebab itu arwah dia tak boleh suka-suka lelong emas kita tu, dia tak boleh suka-suka. Dan dia kena bagi notis macam banyak kali kan. Sebab apa? Sebab dia terikat dengan hak orang lain itu. Jadi pendapat jumhur kata ada khilaf lah, saya boleh katakan ada khilaf lah. Tapi jumhur majoriti kata wajib dikira juga dalam kiraan zakat.
Emas anak kita emas anak yang kita simpan perlu dimasukkan dalam jumlah emas kita untuk bayar zakat? Tak. Emas anak, emas kita. Dia berbeza. Kan? Dia berbeza. Cuma ada cuma kan. Jangan haram kalau kita sengaja tiba-tiba kita bagi emas ke anak untuk kita lari daripada zakat. Contohnya kita ada 100 gram emas. Tak nak bayar zakat ni, kita pun kira bagi kat anak lah. Kan? Ambil sikit-sikit. Niat kita nak lari daripada zakat. Niat kita tu. Niat itu berdosa lah. Kan? Tapi kalau memang kita dah bagi, contohnya kita ada akaun junior kan, akaun junior KAB untuk kita buat untuk anak kita tu. Kan? Tu zakat dia berasingan. Sebab zakat ni ditaklif dia berasingan ke atas harta. Wan Rohani Zal tanya, kiraan haul macam mana? Katakan kita bayar zakat emas pada bulan Januari, pada bulan Julai kita beli sekilo emas. So haul sekilo itu bila kiraannya? So haul sekilo itu dia ikut pada start kita cukup. Kalau kita cukup kalau kita dah bayar bulan Januari, kan? Bulan Januari akan datang pula kita tengok berapa kan. Dia sekali je bayar, setahun ni zakat ni, kan? So kalau kita bayar bulan Januari dah sekali, kita tambah lagi emas. Kita tengok jumlah 1 Januari balik datang. Bukan 1 Januari lah, ikut hijrah lah, ikut hijrah senang, kan? 1 Muharram contohnya, kan? 1 Muharram, kita ikut 1 Muharram akan datang pula. Mungkin sekilo tadi tu kita jual balik kat tengah tu mungkin berlaku kurang, kan? So walaupun kita tambah, tapi kita tengok pada awal tahun akan datang pula. 1 Muharram 142 cukup 80 gram emas, dalam tempoh setahun itu berlaku pertambahan gram. Jadi macam mana nak kira? Adakah dalam tempoh nak kalau 2.5% daripada 85 gram pada 1 Muharram 1433 ikut gram yang terakhir lah, senang kan? Ikut gram yang terakhir. Ikut gram yang terakhir. Setelah cukup 85 gram. Setelah cukup 85 gram. Tadi kita dah kata dah cukup 1442 dah cukup 85 gram emas. Okey, kat situ kita kira. Kan? Dan kita tengok gram yang terakhir berapa yang kita ada. Kat situlah kita, contohnya pada akhir tu dia dah cukup dah. Dia ada sekilo contohnya tiba-tiba kan. Kena kira ikut sekilo lah. Kan? Walaupun kita kata sekilo itu mungkin tak cukup lagi kan. Ada juga ulama kata sekilo tu kena cukup kan. Tapi kita ambil pendapat yang masa kita nak bayar tu kita ada berapa. Itu lebih selamat lah. Lebih selamat. Kecuali saya pun tak pasti dari fatwa negeri-negeri masing-masing, sebab macam saya sebut tadi fatwa berbeza kan. Sekiranya ada fatwa negeri masing-masing berbeza, maka kena ikut fatwa negeri lah. Kan? Pendapat ulama' ni dia kitab fiqh. Bila dah dijadikan fatwa, dia jadi undang-undang. Dia akan mengangkat khilaf-khilaf ni. Kan? So kita kena ikut kaedah yang ditetapkan oleh negeri masing-masing. Yang saya sebut ni pendapat ulama' saja. Ada semalam saya dapat soalan Ustaz Khairul Anwar bagilah tentang ada orang tanya, bagus juga soalan ni kan. Dia tanya, dia duduk di negeri lain kan. Dia duduk di negeri dia kata emas dalam uncak emas tak ambil fizikal kan. Dan fizikalnya adalah 85 gram. 86 gram. Dia kata nisab di Singapura 86 gram. Kan? Jadi negeri mana yang patut menerima zakat? Kan? Negeri mana yang patut menerima zakat? Saya kata kalau duduk di Singapura, bayarlah dekat Singapura. Kan? Soal emas kita kat mana-mana itu, tak kira. Tempat kita duduk itu lebih afdal kita bayar. Lebih afdal nak bayar tempat lain pun boleh, sah, zakat sah lah. Kan? Tapi lebih afdal bayar pada tempat yang kita duduk. Nak bayar di negeri lain boleh, tak ada masalah. Dari sudut hukumnya tak ada masalah. Kalau dia kata macam mana kita di Singapura 60 gram dan emas di dalam uncak emas 30 gram. Jadi kedua-duanya belum sampai nisab, kena campur kan, kena campur. Kalau emas fizikal berada dengan kita dalam uncak emas,
kena campur semua. Ya. Bukan itu sajalah macam saya sebutkan tadi lah. Bukan itu saja, kena campur dengan simpanan ringgit kita. Kan? Harga emas pada hari ni, harga emas KAB 259, murah kan? Murah. Bolehlah siapa-siapa nak memborong emas KAB. Farah tanya, bila sampai masa nak bayar zakat kita tak cukup cash, boleh ke jual sebahagian emas untuk bayar zakat? Afdal macam tu lah. Kan? Jual lah kan, nak bayar zakat ni. Kan? Nak buat macam mana? Yang penting jangan lengah-lengahkan zakat tanpa sebab. Sengaja melengahkan zakat tanpa sebab haram. Haram kan? Kita dah cukup nisab dah tapi tak nak bayar lagi. Tengoklah nanti kan. Tak ada sebab. Kalau ada sebab tak apa kan. Ada sebab kita nak buat kiraan dulu ke macam mana ke kan. Itu tak apa. Tapi kalau tanpa sebab, sengaja melengahkan, berdosa. Bukan berdosa besar macam dosa tak bayar zakat tu kan. Tapi haram, dosa kecil lah. Tapi kalau kita sengaja langgar, dia boleh lama-lama jadi dosa besar juga. Bulan 1 kita cukup nisab, maka kita keluarkan zakat pada bulan 1 tahun 1 lagi tu lah. Kan? Lepas tu pada bulan 6 tahun yang sama, kita tambah lagi 85 gram. Kena tunggu tengok bulan 1 tahun 1 lagi tu. Berapa kita punya ni. Jadi zakat perlu dia bayar Jun tahun depan. Bukan Jun lah. Kena ikut tetap kena ikut Januari tu. Bukan Jun. Kan? So kalau kita tambah bulan 6, so tengok bulan Januari tahun 1 lagi tu, kan? Berapa jumlah gram kita. So kalau gram kita dah ada 170 gram. Kita kena bayar 25% daripada 170 gram lah. Kan? Tak perlu tunggu sampai Jun. Kan? Walaupun ada lah ulama kata yang kita tambahan kita kena tunggu setahun pula. Tak. Kita ambil pendapat yang lebih cermat, berhati-hati dalam konteks ini. Tak perlu tunggulah, bayar ikut jumlah yang terakhir. Itu lebih afdal. Kan? Sebab apa? Sebab kita anggap kita memiliki harta yang banyak. 25% tak banyak pun kan. 25% ni tak banyak pun. InsyaAllah 25% tu dia berganda-ganda pula. Berganda-ganda pula. Dan itulah yang akan menyelamat kita daripada api neraka. Dan itulah yang menyelamat kita daripada kecelakaan di dunia. So ni soalan yang terakhir lah saya kira untuk hari ni. Jika emas global 80 dipinjam kepada kawan dan dia telah pajak arhanu pada awalnya 6 bulan tapi dia sambung 6 bulan, adakah wajib bayar zakat? Ini soalan yang last lah. Soalan yang last. Kita anggap emas yang dipinjamkan pada asalnya lah, hukum asalnya tak dikenakan zakat. Kecuali jika pinjaman kita itu, ini kita kena ingat lah, dia ada tempoh. Kan? Dia ada tempoh. Pinjam itu dia ada tempoh. Contohnya tadi kata nak pinjam 6 bulan. Kan? Dalam masa 6 bulan dia bayar balik ke kita. Kan? Jadi selepas 6 bulan itu, dianggap harta kita dah. Dan dianggap start dah bermula kiraan zakat kita terhadap emas itu. Ini kita kena berhati-hati sikit. Tetapi kalau pinjaman itu belum cukup tempoh dan kita susah untuk dapat balik emas. Kan? Susah. Kan? Kita bagi pinjam dan emas kalau belum cukup tempoh ajal dia panggil ajal. Dalam bahasa Arab dia panggil ajal, tempoh. Kan? Bahasa Melayu mati. Kan? Bahasa Arab dia panggil ajal. Kalau ajal dia ataupun tempoh dia belum cukup dan dalam tempoh yang belum cukup itu kita rasa susah untuk kita dapat balik duit kita itu tak wajib zakat. Kan? Tapi kalau tempoh itu dah cukup, memang diwajibkan zakat. Tetapi kalau dah cukup tapi nak minta balik punyalah susah kan. Memang ghairu marju kita panggil. Mal ghairu marju. Qad ghairu marju. Pinjaman yang tak boleh nak. Yalah orang Melayu pinjam tak tahu bila nak bayar kan. Kalau payah nak dapat balik, tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Kalau pinjaman itu memang senang je nak dapat balik. Bila-bila masa je kita boleh minta balik. Kan? Yang itu wajib zakat. Walaupun tak cukup tempoh. Dia berbeza kaedah. Kan? Kenapa ulama buat perbezaan macam tu? Kerana harta yang diwajibkan zakat ini adalah harta yang
bukan sekadar berada dalam hati, berada dalam kawalan kita. Itu paling penting. Key pointnya ialah berada dalam kawalan tasarruf kita. Sebab itu duit-duit kita yang berada kat KWSP tu, kan, duit kita tu tak kena zakat. Sebab di luar kawalan kita, kan? Di luar kawalan kita. So bila kita dapat dah air sinar ke air apa ke sikit-sikit yang berada di dalam kawalan ni, kena zakat lah, kan? Kena zakat lah. Jadi di luar kawalan kita tak wajib zakat. Walaupun duit kita, kan? Walaupun kita kata di dalam KWSP tu bukanlah kita bagi pinjam kat dia pun, kita buat pelaburan, tapi undang-undang tak membenarkan kita mengawal harta kita sendiri, kan? So tak wajiblah zakat kecuali setelah kita ada kawalan terhadap harta tersebut. Samalah juga dengan harta pinjaman pun. Sebenarnya harta pinjaman ni bila kita dah bagi, dah tak ada dah hak kita, hak dia dah, kan? Cuma macam saya sebutkan tadi lah, ada setengah-setengah orang itu dia nak lari daripada zakat. Adalah kitab-kitab ni disebut ni, kan. Nak lari daripada zakat, dia pun bagilah. Siapa-siapa nak pinjam duit aku pergi pinjam, kan. Semata-mata nak lari daripada zakat. Niat macam tu tetap berdosa lah. Kan? Niat macam tu tetap berdosa. Dia berdosa kerana niat. Tapi kalau kita bagi pinjam kat kawan, dia terdesak, bagus, alhamdulillah dapat pahala separuh daripada sedekah bagi pinjam. Kan? Kalau dia tak bayar, kita minta dia tak mampu lagi nak bayar, tak wajib zakat. Tak wajib zakat. So itulah sedikit sebanyak. Kalau ada kesilapan dalam perbicaraan tersalah sebut tadi itu mungkin boleh tegur, boleh komen, insya-Allah diperbetulkan dalam masa akan datang lah. Dalam banyak-banyak ni pagi-pagi cuti mungkin ada tersilap sikit, tapi insya-Allah lah kita harap yang terbaik. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu, yang tersilap itu kelemahan diri saya sendiri. Saya tengok ada komen Suraya kata kiranya harta yang dikenakan zakat itu harta milik sempurna. Yalah, milik sempurna, kan. Milik sempurna kena zakat. Okay, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang join pada hari ini. Semoga bermanfaatlah di hujung-hujung tahun ini. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah, sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah supaya Allah mengangkat bala yang ada pada umat Islam, umat manusia sekarang ini. Ya, bala itu pun berpunca daripada dosa-dosa kita juga. Sama-samalah kita bertaubat. Tak ada cara lain dah, kena bertaubat dah sekarang ni, kan. Supaya Allah angkat bala kita pada hari ini. Supaya kita boleh hidup seperti biasa, kan. Sekali lagi terima kasih kepada yang join. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.